La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan, diberi ruang oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita bersama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan segala amalan kita, perbuatan kita seharian ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tajuk kita pada pagi ini. Tajuk kita pada pagi ini kita nak bicarakan tentang titian sirat. Satu tajuk yang akan mengupas tentang bagaimana keadaan manusia bila mana telah melepasi checkpoint awal dan kita menghampiri kepada checkpoint akhir iaitu titian sirat. Lepas titian sirat, barulah kita akan sampai kepada syurga dan neraka. Baik. Titian sirat sebagaimana telah kita ketahui, satu titian yang akan memperlihatkan kepada kita bagaimana keadaan manusia pada penghujung dia punya amalan atas dunia itu akan dikira, akan dihitung di situ. Sebab kita ditimbang mizan dan sebagainya, kita akan diperlihatkan dengan satu titian yang halus yang kita akan melintasinya dengan berbagai keadaan mengikut amalan-amalan yang telah kita lakukan di atas dunia. Baik, sebelum kita masuk kepada pembahagian tersebut, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyebut dalam kitab beliau bahawa sebahagian ulama meriwayatkan bahawa tidak seorang pun dapat melintasi titian sirat al-mustaqim sehingga dia ditanya pada 7 titian. Maksudnya untuk melintasi titian sirat tersebut ada 7 titian yang mana akan ditanya, akan dipersoalkan ketika itu. Baik. Pertama sekali pada titian pertama, manusia akan ditanya mengenai iman. Tanya iman dulu. Iman iaitu kesaksian tiada Tuhan selain Allah. Akan ditanya berkaitan iman. Jika dia melakukan dengan ikhlas dan sesuai antara perkataan dan perbuatan, maka dia selamat. Nak tanya iman dulu. Kita buat kerja kita pada pagi ini masuk dalam kuliah pagi ini ikhlas ke kerana terpaksa? Aku tengok situ lah. Tanya iman kita lah, tanya iman kita. Masuk pagi ni ikhlas ke terpaksa? Aku terpaksa lah. Ini Jumaat ni asyik panggil, tak panggil tulis nama siap siapa tak masuk ni. Jadi tengok dalam diri kita ni ikhlas ke tak ikhlas. Kemudian kita dah masuk kuliah ilmu pada pagi ini dan kita telah menyedia sarapan dan sebagainya, contohlah sarapan kepada keluarga kita dan sebagainya. Kita sediakan makanan tersebut, jualan tersebut, ikhlas tak ikhlas? Ada iman ke tak ada iman? Kita cek balik. Sebab titian pertama sekali yang kita akan lintas nanti berkaitan dengan iman. Keimanan yang mana kita buat apa-apa tersebut, kita bahawa kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita buat bukan kerana manusia. Kita buat kerana Allah. Ibu-ibu masak kerana Allah untuk bagi anak-anak makan, anak-anak merasa kenikmatan, kekenyangan. Kerana Allah. Kita masuk majlis ilmu kerana Allah. Kita buat amalan seharian kerana Allah. Semua buat kerana Allah. Maka itulah iman kita yang mana kita perlu pupuk daripada permulaan bangun kita sehingga kita pejam mata balik. Perkara pertama kita tanya berkaitan iman. Adakah iman kita ini menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah? Kita kena nyatakan sungguh-sungguh dalam hati kita. Buat apa pun biar ikhlas. Tanpa rasa curiga, tanpa rasa macam kenapa lah apa nak sangat, kenapa lah rasa tak selesa. Semua itu akan datang dalam hati kita. Tetapi bila mana kita meletakkan bahawa iman yang kita pegang, insya-Allah kita akan bersama ikhlas. Itu pertama. Yang kedua, titian kedua. Kalau pertama selesai, pertama itu kita boleh jawab, pertama itu kita dah bagi justifikasi yang tepat, maka lepas kita akan pergi kepada yang kedua. Kalau pertama tak lepas, kedua tak pergi. Kalau pertama berkata, bagaimana iman? Saya iman ni kurang sikit lah. Sebab apa? Sebab buat kerja semua tak ikhlas. Itu awal-awal dah kata dah KIV lah. Jadi nak pergi pada titian kedua, tak lepas. Baik. Selepas titian pertama, selamat. Kita akan bergerak kepada titian kedua. Pada titian kedua akan ditanya mengenai solat. Bab solat dahulu akan ditanya. Pada titian kedua akan ditanya berkaitan solat. Jika dia melakukan dengan sempurna, maka dia akan selamat. Bab kedua. Sebab kalau kita dengar, kalau kita dah ingat sebelum ni, awwalu ma yuhasabu indallah yaumil qiyamah as-salah. Perkara pertama yang akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, malam baik ini adalah solat.
Maka di titik yang kedua ini akan tanya berkaitan solat. Solat kita macam mana? Ya? Solat kita bangun pagi tadi, berapa kita bangun pagi tadi ya? Solat subuh berjemaah ke, solat subuh gajah ke zirafah pagi tadi. Kita yang melihat mereka. Sebab solat itu sangatlah kritikal yang perlu kita buat. Solat ni tak lama tuan-tuan. Ibu-ibu ayah sekalian, solat kita buat tak lama. Kalau kita kumpul daripada umur kita ni, umur kita sekarang, contohlah kita ambil kan umur saya lah. Umur saya sekarang 30 lebih. Dah nak masuk pada kuarter kedua lah. Kalau dimudahkan tu dah masuk 40 tapi belum lagi lah. Jadi kalau kita tolak tambah lah daripada umur sekian-sekian, kita kata 40, tolak 15 tahun lah. 15 tahun itu kita katakan masa zaman yang belum mahir atau belum fasih, belum kita mengenali agama. Tolak 15. 25 tahun. 25 tahun kita kali dengan 12. Kita ada 300 bulan lah lebih kurang. 300 bulan. 300 bulan, kalau kita nak kalikan balik, contoh 300 bulan ni, sebulan ada 30 hari lah, kita kali 30. Dari 9,000. Okay, 9,000 hari. Lebih kurang lah. Jadi 9,000 hari ni, kita nak ambil masa, kalau 9,000 hari, kita kali 24 jam. 216,000 jam. 216,000 jam. Okey, 216,000 jam, kita solat tiap hari berapa minit? Contohlah kita ambil 10 minit lah. 10 minit kali 5. 50 minit sehari. 50 minit sehari. 50 minit sehari, kita kalikan dengan 900 hari. 45 jam. Tolak 210,000. Kita hanya peruntukkan 45 jam daripada umur kita untuk solat. Yang balance 165 jam itu untuk benda lain. Jadi kalau kita hitung, bermaksud kita solat ni Allah, tempoh yang sekejap. Tetapi sekejap itulah yang Allah akan tengok. Ya Allah akan hitung dan kira sampailah kepada titian sirat akhir nanti pun akan ditanya berkaitan solat. Sebab itulah solat tu kita ambil masa yang paling ringkas, paling minimum yang kita boleh khusyuk dalam solat tu. Paling khusyuk. Kalau kita katakan hari ini kita nak solat pada awal waktu, tetapi pada awal waktu tu sepuluh kita sibuk. Kita nak solat, contoh Zuhur masuk nanti 1.21. Kita nak solat pada 1.21 dah keadaan kita tengah kalut bawa kereta. Ujian dan sebagainya, kita kata nak rushing, nak pergi solat Jumaat. Dalam keadaan tersebut, kita tak khusyuk. Mungkin membahayakan kesihatan kita, membahayakan keselamatan, bawa kereta laju dan sebagainya. Maka kita ambil masa yang lebih sedikit daripada itu, bawa perlahan, sampailah ke sana, tentu dalam pukul 2, sembahyang dan keadaan khusyuk pada waktu lebih sedikit, bukan pada waktu 1.1, sebabkan ada musyaqqah selepas itu. Maka dengan keadaan itulah, kita ada kualiti solat kita itu. Sebab kualiti itu yang kita nak tengok. Kalau kita pergi solat dengan keadaan yang tergesa-gesa, contoh solat keadaan lapar. Kita ni dah lapar dah. Dah lapar, kita progres harian penuh hari ni. Hari ni suami tolong masak. Contoh, suami tolong masak hari ni kan, masak sedap, masak bau, masak apalah hari kari ke apa hari ni. Jadi, sampai waktu nak solat nanti, nak solat Zuhur, makanan dah siap dihidangkan. Bau cukup menyerenakan. Dah rasa lapar dah perut ni. Jadi, kita nak solat dulu ke? Nak makan dulu. Jadi keadaan ini, kalau benda itu menyebabkan rasa tidak khusyuk kita solat, akad takbir je bunyi pinggan makuk. Allah sedapnya, apa masak ini, sedapnya. Jadi daripada kita ni menahan, kita makan dulu. Sebab kita nak dapatkan kekhusyukan dalam solat tu. Bab solat ni kena sangat-sangat kita particular lah dalam bab solat. Supaya bila mana kita solat, setiap apa yang kita lafazkan, sampai dalam hati kita. Bukan kita semayang ni, semayang. Anggota bergerak, apa. Tapi yang sampai keikhlasan solat itu, kekhusyukan tak ada. Iaitu yang kita nak pastikan setiap di antara kita, termasuk saya sendiri, bab solat ini perlu ditekankan. Inna solat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jelas kita dengar, kita dah tahu, kita dah rasa dengar. Sungguh solat itu dah mencegah diri kita daripada perbuatan keji dan munkar. Nak cegah macam mana? Kalau solat tu tidak menyebabkan kita boleh cegah benda tu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin.
Dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahutu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Jelas Allah kata. Tetapi kita ni buat solat itulah yang paling kita ambil remeh lah, kita katakan ambil remeh sekali. Jadi untuk titian kedua, maka saya mengajak diri saya yang dhaif ini dengan ibu-ibu, ayah sekalian untuk kita perbaharui solat kita. Tambah baik solat kita. Polish bagi berkilat solat kita ni. Pergi solat kadang kita bersedia. Kalau kat rumah ibu-ibu ayah ada telekung 2-3 yang cantik ni, gunakanlah telekung tu. Biarlah nampak Allah tekun mahal saya nak guna, tak bergunalah. Yang penting kita solat dalam keadaan kita bersedia. Ya. Yang kedua, bagi ayah-ayah juga, bila mana pergi ke surau ke masjid ke, pakailah pakaian yang sesuai, yang kita rasa seronok dan rasa selesa nak sembahyang. Kalau orang suka pakai jubah lah dia. Kalau pakai baju Melayu ke kurta, pakailah. Yang penting dia selesa. Ya. Sebab ada orang ada pergi solat ala kadar sungguh lah, pakai baju t-shirt dengan pendek, pakai pagoda, pakai putih, kain pekat macam tu je. Dia menampakkan ala kadar. Solat ala kadar. Pakailah pakaian sesuai, yang mana pakai itulah yang akan reflect kita ke akhirat nanti. Ya, ke akhirat nanti. Baik, itu buat solat. Baik. Selesai solat, kita buat betul-betul, ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul, maka selamat kita akan pergi ke titian yang ketiga. Pada titian ketiga, ditanya mengenai puasa pada bulan Ramadan. Jika dia melakukannya dengan sempurna, maka dia akan selamat. Titian ketiga berkaitan dengan puasa. Macam mana puasa kita? Mungkin ayah-ayah puasa, tak ada masalah. Tapi ibu puasa mungkin ada kena ganti dan sebagainya. Kita gantikan balik. Kalau belum ganti, cuba tengok balik. Dah ganti ke belum? Kalau belum ganti, dah bayar fidyah ke belum? Kena semak. Sentiasa semak. Kalau ibu dan ayah selesai, cuba tengok anak-anak yang lain. Anak-anak kita yang lelaki ke perempuan, kalau ada masih yang tertinggal solat dan sebagainya, mohon qada cepat-cepat, jangan tunggu. Masuk Syaban je kalut. Syaban tu, tempoh Ramadan, habis Ramadan, Syawal sampailah kepada Syaban itu lama, 11 bulan. Tapi Syaban tu juga lah nak pulun. Tak sempat ujung-ujung lah, tinggal 5 hari. Sudah 5 hari nak masuk Ramadan. Puasa 5 hari tak ganti. Time tu lah semua kalut. Maka gantilah awal-awal, cepat. Sebab puasa itu akan dikira, akan ditanya berkaitan kesempurnaannya sebelum kita melintasi tiang sirat. Okay? Baik. Jadi itu antara 3 perkara utama. Iman, solat dan puasa. Okay. Kemudian masuk kepada titian yang keempat. Titian keempat ini iaitu pada titian keempat akan ditanya berkaitan zakat. Jika dia menunaikan zakat, maka dia akan selamat. Zakat fitrah wajiblah kita tunaikan. Zakat harta kita macam mana? Zakat emas kita macam mana? Semua itu kita kena lihat balik, kira balik. Contohlah kita ni pakai emas punyalah. Ni pakai emas panjang ni. Atau pakai 2 je, simpan dia banyak. Kena rujuk balik. Pergi pusat zakat, bagi tahu saya ni ada emas tak banyak. Ada 100 kilo. 1 kilo emas banyak ni, 1 kilo. Contoh, macam mana zakat saya? Cuba tanya. Bincangkan dengan pusat zakat itu. Supaya kita ni bila mana kita nak keluar daripada kehidupan kita ni, maksudnya kehidupan yang kita hidup ni masuk ke alam kubur, kita dah selesaikan perkara-perkara asas. Solat, puasa, zakat itu selesai. Jadi kita kena selesai awal. Kalau tak selesaikan, contoh kita meninggal, tapi harta kita banyak, emas kita banyak. Siapa nak selesaikan? Bagi tahu anak-anak boleh lah. Anak-anak kalau dah ambil, yang kita punya balance tu. Yang kita punya hak-hak sebelum tu. Siapa nak tunaikan? Jadi, yang ketika mana kita ingat ini, maka kita tunaikanlah zakat. Pergilah pusat zakat mana-mana sekalipun, declare bahawa saya ada zakat sekian-sekian, saya ada harta sekian-sekian. Macam mana saya nak bersihkan harta saya ni supaya bila mana kita meninggal dunia, kita dah habis semua checkpoint, semua dah okey semua sekali, kita tak nak tersangkut di titian zakat nanti. Baik, selepas selesai pada titian zakat, maka pada titian kelima, kita akan ditanya mengenai haji dan umrah. Jika dia melakukannya keduanya dengan sempurna, maka dia selamat. Ini kalau yang berkemampuan lah.
Maksudnya dia boleh pergi haji, dia boleh pergi umrah, dia berkemampuan, alhamdulillah dia akan ditanya. Maksudnya kat sini, kalau orang ni tak mampu pergi, maka dia akan skip lah. Sebab yang pergi haji, rukun Islam yang kelima ni pergi haji ni, sekiranya berkemampuan. Kalau tak mampu pergi haji, dan dia tak mampu juga nak pergi umrah, tapi dia buat amal-amalan yang ke atas, tak apa dia skip. Tapi kalau dia pergi, adakah dia buat haji itu dalam keadaan yang baik? Adakah dia buat umrah itu dalam keadaan yang baik? Dia akan tengok di situ balik. Sebab itulah bila pergi haji dan umrah ini, pergi itu dengan menunaikan ibadah. Kalau pergi niat nak berjalan, pergi niat nak pergi shopping dan sebagainya, maka niat itu dah beralih. Pergi di sana, mungkin dapatlah buat umrah tu, tetapi hatinya ke tempat lain. Contoh, pergi sana, dapatlah buat 2 kali umrah. Kemudian balance tu berjalan, berjalan. Ziarah tu tak ada masalah, boleh. Tetapi niat awal itu, adakah niat kita nak pergi umrah atau niat kita nak pergi berjalan. Jadi kita betulkan niat sebaik-baiknya. Tujuan utama pergi untuk buat apa? Untuk buat umrah ke, untuk buat haji ke dan sebagainya. Dan hari ini kita perlu memilih jugalah travel-travel yang kita boleh percayai. Kerana kadang-kadang travel-travel yang besar pun bermasalah. Sampai ada kes yang mana dah kena saman dan sebagainya sebabkan dah booking tiket, booking tarikh tetap tak dapat pergi sebabkan oleh kita katakan penerbangan tak dapat dan sebagainya. Itu masalah-masalah yang berlaku. Kita sebagai orang yang nak pergi, niat kita nak pergi, ikhlaskan diri, insya-Allah Allah akan pemudahkan usaha kita nak pergi umrah, insya-Allah. Baik. Kemudian yang keenam, kita akan ditanya mengenai mandi dan wuduk. Jika kita sempurna, maka dia selamat. Daripada semua sekali itu akan ditanya sekali. Bagaimanakah mandi kita? Mandi itu maksudlah mandi wajib dan mandi biasalah. Mandi menyucikan. Bagaimana mandi kita? Adakah mandi kita ni bersih? Adakah mandi kita menyucikan? Bagaimana kita punya pembelajaran kita? Adakah kita ni mandi sekadar mana kita mandi saja tanpa ada pembacaan, tanpa ada mengaji, bertalaki berkaitan mandi wajib sebagainya? Akan ditanya. Dan wuduk kita macam mana wuduk kita? Pun akan ditanya. Wuduk ni macam mana? Ambil betul tak betul ambil wuduk tu. Sebab wuduk ni pun sama juga. Nak berwuduk, ada tata cara dia. Cuma kita hari ni, kita kena usaha untuk menyimak balik. Sebab kita dah berada pada tempoh yang lama. Kita dah biasa buat ambil wuduk dan solat, wuduk dan baca Quran dan sebagainya. Kita khawatir cara kita ambil wuduk itu dalam makin lama makin kita katakan tidak sempurna lah. Dulu kita ambil, kita ingat sempurna lah. Sekarang kita dah biasa macam tu. Rata tak rata je, kepala, rambut semua, telinga tak kena dan sebagainya. Mana yang wajib, mana yang sunat, semua kita dah terlupa sedikit disebabkan kita dah terbiasa dengan perkara-perkara begitu. Maka, setiap kali kita nak berwuduk, nak solat ke, nak baca Quran ke, kita pastikan kita cek balik. Betul tak setakat mana ni? Tangan kat mana? Siku kat mana? Kita semak balik, semak. Supaya semua yang kita ambil itu anggota wuduk yang kita perlu ratakan dengan air atau tayamum sekiranya kita tak boleh menggunakan air, maka kena dan kita boleh sahkan untuk kita solat dan baca Quran, insya-Allah. Okey. Baik. Dan pada titian yang ketujuh akan ditanya mengenai perbuatan aniaya manusia. Ini yang paling sukar sekali. Kita akan ditanya, atas dunia dulu ni, kamu hidup contoh 60 tahun atas dunia ni, adakah kamu ni dengan manusia bermuamalah baik ke? Ataupun kamu atas dunia ini pernah menganiaya manusia ke? Ataupun kamu atas dunia ini pernah menyakitkan hati manusia? Akan ditanya pada titik yang ketujuh. Ini paling sukar sekali. Pada ketika ini kita akan cek balik. Sebab kita ni daripada 1 hingga 6 kita dengan Allah. Kita dengan Allah semua sekali. Kita dengan Allah tak lengkap, kita bertaubat pada Allah. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah. Aku bertaubat padamu, ya Allah, sebab aku rasa macam tak lengkap. Solat aku tak lengkap. Aku mohon ampun padamu, ya Allah. Kita mohon taubat pada Allah. Dengan manusia macam mana? Manusia. Kita dengan jiran kita kata, jiran kita ni asyik buang sampah belah kita banjang ni. Macam mana kita ambil buang balik. Jadi, kita rasa macam kita tak ada apa-apa. Tapi kita telah buat pembalasan yang mana mungkin bukan jiran kita yang buang, mungkin angin yang menolak masuk sampah tersebut. Jadi kita telah buat penganiayaan kepada manusia. Jadi bila kita buat penganiayaan kepada manusia, bagaimana keadaan kita? Sebab nanti kita akan dipertikaikan.
kita akan ditanya berkaitan dengan hak kita. Adakah kita menganiaya manusia ataupun tidak? Kita dah tadi, daripada awal kita dah ada proses-proses macam buat pengecaman mana yang tak lepas sebelum sampai titian sirat dah ada. Sampai di sini pun akan ditanya balik. Nak bagi tahu bahawa sukarnya untuk melepaskan kalau ada hal ehwal, ada hal-hal berkaitan manusia di atas dunia. Sebab itulah kalau kita bergaduh ke, berbahasa muka ke, jangan lebih 3 hari. Usahakanlah untuk mempercepatkan daripada berterusan pertelikahan tu, berbahasa muka tu. Sebab kita tak nak benda berlanjutan. Jadi macam ni lah. Yang ketujuh tu, bila kita dengan manusia tu, itulah perkara yang paling besar sekali, yang paling sukar sekali yang kita nak ubah. Okay? Baik. Maka selepas selesai ketujuh persoalan yang menuju kepada titian sirat, maka digambarkan bahawa kita boleh melepasi titian sirat. Abu Hamid menyatakan dalam Al-Khashfu Al-Ulum Al-Akhirah, orang yang tinggal di tempat persinggahan adalah hanya orang mukmin, orang Islam, para muhsinin, orang berilmu, orang yang jujur, para syuhada, orang saleh dan para rasul yang tidak bersifat ragu-ragu dan tiadanya dalam dirinya adalah munafik dan pura-pura dalam agama. Yang berada pada perhentian yang okey, yang transit dia tu transit yang selamat. Orang transit selamat ini orang mukmin. Maksud tadi ada 7 perkara ini, tetapi mereka ni akan dibahagikan kepada golongan yang selamat pada perhentian. Ramai ni nak begini, titian sirat ni. Tapi ada golongan yang selamat. Apa golongan selamatnya? Golongan yang mana? Orang mukmin, orang beriman, orang Islam, para muhsinin, orang yang berilmu, orang yang jujur, para syuhada, orang saleh dan para rasul. Kita berada tak dalam kalangan-kalangan yang telah nyatakan ini? Tempat-tempat tu. Maksudnya contohlah ramai-ramai ni berderet beratur. Waktu panjang, tiba-tiba ada satu persinggahan. Hari ini nak masuk tak boleh. Nak masuk kena ada pas dia. Kita pakai pas mana? Oh, ini pas orang mukmin. Okey, sila masuk. Lepas. Encik, pas mana? Oh, saya pas orang Islam. Okey, lepas. Masuk, sila. Encik mana? Oh, para muslim. Okey, lepas masuk. Oh, saya berilmu. Okey, pas masuk boleh. Orang jujur. Sila. Oh, ni syuhada. Masuk. Para rasul. Tengok. Ni apa ni? Orang munafik. Munafik sana. Munafik sana. Ni batu panjang ni munafik. Tunggulah sana. Ini panjang cerita ni. Okay. Orang pura-pura ni pun sama. Panjang cerita. Yang ni akan ditanya balik dengan 7 perkara tadi. Yang kita ni fast line. Fast line ni. Ada line-line. Laluan khas yang mana telah Allah susun betul-betul asbabnya kita daripada sebelum ni, yakni daripada sebelum kita sampai kepada titian sirat, kita telah disusun, telah diagih-agihkan, telah digrupkan kepada grup yang belah kanan, grup kanan lah, bukan belah kiri. Disusun betul-betul. Maka sampai sini ada checkpoint dia lah. Okay. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada mereka, wahai orang yang berhenti, siapakah Tuhan kamu semua? Orang berhenti ni, siapakah Tuhan kamu semua? Mereka menjawab Allah Subhanahu Wa Taala. Ditanya kepada mereka. Tak dengar? Ada tak dengar ke? Saya cakap Dengar. Okey, baik. Tak dengar tadi. Okey, baik. Kemudian bila mana Allah Subhanahu Wa Taala tanya siapakah Tuhan kamu semua? Mereka menjawab Allah Subhanahu Wa Taala. Ditanya kepada mereka, adakah kamu semua mengenalinya? Maksud mengenali Allah. Jadi mereka menjawab, ya. Lalu dari sebelah kiri arasy diperlihatkan kepada mereka malaikat yang jika diletakkan pada lekukan ibu jari 7 lautan, maka tidak akan penuh kerananya. Mereka menjawab, kami berlindung kepada Allah, Tuhan kamu semua. Kami berlindung kepada Allah
daripadamu. Kemudian dari sebelah kanan arash diperlihatkan kepada mereka malaikat yang jika pada lukan ibu jarinya diletakkan 14 lautan, maka tidak akan penuh olehnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu pun berkata, aku adalah Tuhan kamu semua. Mereka menjawab, kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripadamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bentuknya dan rupa yang bukan seperti mereka kenal. Mereka mendengar Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka semua sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kepada kamu semua. Allah Subhanahu wa taala lalu mengarahkan mereka ke syurga dan mereka mengikutnya serta berjalan melintasi titian siratul mustaqim. Ketika itu manusia melintas berduyun-duyun. Para rasul, para nabi, orang jujur, para syuhada, orang mukmin, orang berilmu dan orang Islam tadi. Makanya bila Allah dah kumpul setempat dia, Allah akan tanya balik, siapa Tuhan kamu ni? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bagi dia punya bodyguard, bagi punya hebat-hebat ni, pergi, okey, masuk. Lalulah dia terserak ni, berduyun masuk. Disebabkan orang-orang yang terpilih tadi. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah melakukan amal soleh atas dunia, maka dia berterusan masuk ke syurga. Dihayal terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunjuk ni jalan dia, silakanlah. Ya. Di antara mereka ada yang terlengkup wajahnya. Ada yang ditahan di Al-A'raf dan ada pula yang jauh daripada kesempurnaan iman. Dalam melalui titian Siratul Mustaqim, ada yang melaluinya dalam masa 100 tahun. Lama 1 tahun nak jalan tu. Ya? Ada yang melaluinya dalam masa 1000 tahun. Namun api neraka tidak membakar orang yang melihat Tuhannya dengan jelas. Makanya orang yang berjalan itu nak melintasi tiang sirat, ada yang tempoh yang jauh, ada tempoh yang lama. Tapi asbab dan musabab mereka ini adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atas dunia, maka mereka akan sampai walaupun tempohnya agak lama dan api neraka di bawah daripada tiang sirat tidak boleh menyambar mereka tersebut. Okay. Persoalannya, bagaimanakah rasanya jika berada di atas titian sirat dan memandang ke neraka Jahannam di bawah tu, yang mana hitam diliputi kegelapan, panas yang bakar-bakar, nyalaan api menjulang-julang dan kita berjalan dengan tersekat-sekat. Ya. Gambaran ini merujuk kepada kehidupan kita ni semua sekali akan melintasi titian sirat. Macam kita lah tiba-tiba pergi ke satu contoh naik bangunan KLCC tu, kan ada jambatan naik tu, Allah tingginya, gerunnya, gayatnya, itu melihat ke bawah yang tak ada apa-apa. Bayangkan bila mana melihat di bawah adanya api yang sedang menjulang-julang naik, hitam api tu, bukan merah dan hitam api tu, bagaimanakah perasaan kita ketika itu? Ya, baik. Kemudian dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu baginda mengizinkan mereka. Kemudian dibawa amanah dan kasih sayang yang berdiri di sebelah kiri dan kanan sirat. Orang pertama yang berjalan melaluinya dengan cepat seperti burak. Datang orang pertama, berjalan tu cepat sungguh, macam burak. Flash, laju sungguh. Orang pertama. Dia berkata, aku bertanya demi ayah dan ibuku, apakah maksudnya berjalan seperti burak? Laju, melintasi sirat tu seperti burak, laju sungguh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, adakah kamu tidak melihat bagaimana burak pergi dan pulang dalam sekelip mata? Ketika Isra' dan Mi'raj kan, pulang sekelip mata. Ada yang berjalan seperti angin, ada yang seperti burung, dan ada yang berlari cepat dengan amalnya. Sedangkan Nabi, kamu semua berdiri di atas sirat sambil berdoa, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Sehingga ada hamba yang sedikit amalnya, sehingga dia hanya berjalan dengan merangkak. Dan katakan permulaan Nabi beritahu kepada kita ini, iaitu ada mereka yang akan melintasi titian sirat dengan begitu cepat. Sekelip mata lah. Sekelip mata saja telah sampai. Pama burak tu laju. Yang keduanya ada yang seperti angin pun laju juga. Ada yang terbang seperti burung. Kalau tengok burak tak nampak. Angin kita nampak lah, mungkin kita nampak angin bertiup. Kuat, kencang.
Angin dibahagikan dengan angin biasa, angin taufan dan sebagainya. Kita tahulah angin mana ni. Kemudian ada yang terbang macam burung. Kita nampak burung terbang. Itu pun dah laju lah. Melalui titian sirat keadaan laju seperti burung terbang. Macam tu. Dan ada yang mereka yang laju lagi selaju amalannya. Laju sungguh lah. Dia amalan banyak. Laju dah dilintasi titian sirat. Namun baginda beritahu bahawa ada di antara makhluk manusia ini yang mana dia akan berjalan dengan hanya merangkak sampai dengan mengangkat Allah slow supaya dia tidak disambar oleh api neraka, tetapi dia nak diperlihatkan dengan api neraka sebab dia dahulu ada buat amalan baik, ada buat amalan jahat. Amalan baik itu banyak tetapi tidak mencukupi. Amalan baik sungguh amalan dia tu banyak tapi masih tidak mencukupi untuk dia melintasi titian sirat dalam keadaan yang sekitar selalu laju. Dia selamat, dia masuk syurga tapi dia akan diperlihatkan dulu dengan keadaan neraka. Tak masuk neraka pun diperlihatkan saja. Rasulullah SAW bersabda, di sekitar titian sirat terdapat pengait yang menyambar sesiapa yang diperintahkan. Maksudnya titian sirat ni adalah halus. Di tepi-tepi tu ada pengait. Pengait ni macam duri. Duri akan kait orang yang tidak sepatutnya boleh lalu ataupun dia tidak boleh sampai ke syurga, dia akan dikaitkan, masuk dicampakkan ke neraka Jahannam. Siapa yang tersangkut, dilemparkan ke dalam neraka. Sangkut je, neraka. Macam kita lalu ke setempat, adanya, katakan pagar-pagar yang ada duri-duri tu. Pagar yang berduri tu, pagar berduri tu akan kait baju kita dan sebagainya, masuk ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah min zalik. Demi zat yang memegang jiwa Muhammad, dasar neraka Jahannam adalah 70 tingkat. 70 tingkat dasar neraka Jahannam kalau campak dalam titian sirat tu. Ini diriwayatkan juga daripada hadis Hudzaifah. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang menyatakan bahawa kemudian dibentangkan Al-Jisr di atas neraka Jahannam. Al-Jisr ini jambatan. Akan dibentangkan jambatan di atas neraka Jahannam dan dibenarkan memberi syafaat. Siapa beri syafaat? Bagi Nabi SAW. Mereka berdoa, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Ditanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah Al-Jisr? Baginda menjawab, titian yang licin, yang mempunyai lengan, pengait, serta hujung yang runcing dan berduri yang dinamakan dengan As-Sa'dan. Kita tahu ada titian sirat itu, ada pengait tu. Namanya Sa'dan, akan kait orang yang tidak dapat diselamatkan. Orang mukmin yang berlari sekelip mata, ada seperti burak, angin, burung dan ada pula seperti kuda yang ditunggangi oleh lawan. Orang Islam selamat dan orang yang dikait, diangkat serta dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Yang selamat, alhamdulillah, Allah telah nyatakan selamatnya itu daripada atas dunia dia buat amal kebaikan. Masuk kubur pun dia selesa, dia aman, dibangkitkan dalam keadaan yang tenang, dibicarakan dalam keadaan yang tepat dan seimbang, dan akhirnya melalui titian sirat dalam keadaan aman dan akan masuk dalam syurga. Prosesnya kita telah nampak. Cumanya adalah adakah persediaan kita atas dunia akan reflect kepada apa yang kita akan berlaku di akhirat kelak. Ya, baik. Mu'in hadis ini baik diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sirat dibentangkan di antara dua pinggir neraka Jahannam. Sirat ini dibentangkan di antara dua pinggir neraka Jahannam, di atas duri seperti duri pohon Sa'dan, dan lalu manusia melaluinya. Ada orang Islam yang selamat dan dikait dengannya kepada selamat, dan ada pula dikait dengannya lalu dilemparkan ke neraka. Maksudnya ada orang Islam yang dikaitkan, dikait, ditarik dia tu nak masuk tapi sempat dia paut. Panjat balik, berjalan, dikait balik, panjat, akhirnya sampai. Ada orang Islam yang dikaitkan, ditarik, masuk terus dan tak dapat diselamatkan. Nak gambarkan bahawa ada manusia yang akan diuji begitu. Atas dunia dia, macam tadi saya bagi tahu, ada buat amal kebaikan, ada yang sebab buat, ada yang tak buat. Jadi dia akan dikait. Maksudnya sampai tu akan ditarik masuk, tapi dia sebab paut, tarik balik. Pengait pun dilepaskan. Berjalan, dia kena kait balik. Sampailah. Maksudnya diuji pada stage terakhir sebelum sampai kepada syurga. Ya.
Ibnu Mubarak meriwayatkan daripada Hisham bin Hassan, daripada Musa, daripada Anas, daripada Ubaid bin Umair, bahawa sirat terbentang di atas neraka Jahannam seperti pedang, dan pada kedua sisinya terdapat pengait yang hujungnya runcing macam pedang. Pedang itu, tengok mata pedang tu, dia punya halus, tak ada mata pisau lah. Mata pisau balik nanti, balik rumah, pergi dapur, tengok mata pisau tu, halus. Halus sungguh. Macam mana gamaknya kita nak berjalan atas tu. Kita kena tangan pelukuk, nak berjalan itu macam mana. Itulah gambaran halus tak halus dan sirat yang memberikan kegerunan kepada manusia ni nak melalui benda tu. Sangat-sangat halus. Seorang disambar oleh satu pengait yang jumlahnya lebih banyak daripada penduduk suku Rabi'ah dan Mut'ab. Banyak pengait itu. Pengait itu kalau disambar, banyak sungguh. Banyak sungguh pengait itu. Menggambarkan bahawa yang akan mencari manusia-manusia ingkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, pengait-pengait itulah nanti. Baik. Kemudian pada hari kiamat, Auf bin Abid bin Sufyan Al-Uqaili berkata, pada hari kiamat manusia melalui sirat berdasarkan iman dan amal mereka. Iman dan amal mereka sepanjang hidup atas dunia. Ada orang yang melaluinya sepatah kilat, ada seperti anak panah yang terlepas daripada busur, ada seperti burung, ada yang cepat seperti kuda berlari, ada yang berlari dan ada yang berjalan, ada yang merangkak dan selamat akhirnya sampai ke belah sana. Katakan tempat-tempat begitulah. Okay, baik. Kemudian kita tengok sifat sirat ni. Okay, sifat sirat ni macam mana? Sebagian ulama berpendapat bahawa hadis dalam bab sirat ini yang mana lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Sifat dia ni. Nak gambarkan titian ni, sirat ni, iaitu halus lebih lagi daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Nak nampak? Suka sungguh kita ni. Kalau kita nak bayangkan contohlah, rambut kita, ambil rambut kita, tarik rambut kita, Allah halusnya rambut ni. Rambut halus benar ni. Inilah gambaran nak menyeberangi titian sirat ni. Tapi dia kata lebih halus daripada rambut. Rambut kita halus, lebih halus, tak tahulah macam mana. Kemudian dia kata lebih tajam daripada pedang. Lebih tajam daripada pedang. Dia katakan halus sungguh. Kalau orang ni, orang barat dan orang Melayu pada juga. Dia buat seberang. Dia naik, dia hampa tali daripada bangunan A kepada bangunan B. Dia berjalan atas tali tu. Wallahu alam, mungkin gambarannya dia faham bahawa akhir zaman mereka akan melalui titian sirat. Jadi dia train yang wawan naik kan, naik. Oh, tak tu. Itu atas dunia dalam tali yang besar. Tali tu boleh kepit dengan kaki lagi. Di akhirat, titian sirat lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Tadi bayangkanlah macam mana keadaan tu. Okay? Kemudian, kemudahan dan kesukarannya bergantung kepada tahap keimanan kita. Tahap iman kita tak kat mana? Kalau iman kita ni tinggi, maka insya-Allah akan dipermudahkan. Kalau tahap iman kita rendah, akan disukarkan untuk melintasi titian sirat. Tidak ada yang mengetahui keadaannya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana perkara tersebut tidak jelas dan tersembunyi. Allah sembunyikan benda itu. Allah bagi gambaran bahawa titian sirat sekian. Maka tidak boleh kita nak gambarkan secara detail lagi bahawa macam mana keadaan itu. Macam Allah kata, halus macam rambut, lebih halus macam rambut, lebih tajam daripada pedang, maka kita imagine lah sendiri macam mana keadaan yang kita nak menyeberangi titian sirat. Tanpa amalan yang baik, maka mustahil kita boleh menyeberangi titian sirat mustaqim. Okay. Pada kebiasaan, sesuatu yang tidak jelas dan tersembunyi dipanggil halus. Maka perumpamaan dengan halusnya rambut. Dia katakan benda itu yang tak boleh bayangkan lah. Dia katakan halus sangat titian sirat tu. Jadi digambarkan bahawa benda yang mudah untuk orang nampak. Ya, rambut kita lah. Kalau katakan sehalus benang sutera kan. Benang sutera macam mana, kita pun jangan tengok benang sutera ni. Tapi gambaran kepada kita yang mudah untuk kita faham adalah rambut kita yang mudah untuk kita lihat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi beritahu lebih tajam daripada pedang adalah perintah yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat untuk manusia yang melalui titian sirat. Dan yang mana manusia yang akan melalui titian sirat ini akan dilaksanakan dengan cepat tanpa ada yang dapat membantah sebagaimana
pedang tajam. Jika dia dilibas pada suatu, maka tidak akan ada yang boleh menghalangnya. Gambaran begitu. Nak katakan bahawa bila mana Allah kata di telah titian sirat ini tajamnya seperti pedang, maka kita tak boleh buat apa-apa dah. Itu perintahnya, dan pedang itu tidak boleh nak stop dah. Kalau nak buat apa-apa, dia dah terus hayun dan dia kena dan dia putus. Gambaran begitu. Okay. Maka ada yang berpandangan bahawa sirat benar-benar lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut. Pada itu berdasarkan penjelasan bahawa malaikat berdiri di kedua sisi sirat dan mempunyai pengait serta yang boleh mengait orang-orang yang tidak beramal saleh itu daripada duduk atas sirat itu dan akhirnya jatuh ke bawah. Okay. Maka itu gambaran yang mengatakan bahawa memang sirat ini sangat-sangat halus. Sangat-sangat halus. Maka gambaran di sini bahawa keadaan sirat ini sangat-sangat menggerunkan, sangat-sangat menggerunkan, dan kita sebagai manusia umat baginda Nabi SAW yang masih lagi hidup hari ini, yang kita tak tahu kita ni bila Allah akan ambil nyawa kita. Mungkin kejap lagi, mungkin akan datang, wallahu alam. Tetapi berusahalah kita ni untuk memperbanyakkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah apa-apa amal ibadah, taati perintah suami dan sebagainya, jaga rumah tangga dan sebagainya, baca Quran dan sebagainya, solat sebagainya. Kita lengkapkan kehidupan kita. Dengan jiran tetangga, bertegur sapa, jangan sakitkan hati mereka. Walaupun kita kadang-kadang kita sakit hati, Allah dia ni suka sakit hati kita, menyakitkan hati kita, tapi kita tidak membalasnya dengan suatu benda yang berlaku. Kerana kita takut perkara-perkara ini berlaku. Yang mana perkara membolehkan kita ni akan datang terkena dengan keadaan-keadaan, iaitu pengait yang mengait kita daripada berjalan melintasi yang sirat dalam kadar yang sepantas yang boleh. Okay? Baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Au kadzulumatin fil bahri lujji yaghshahu mawjum min fawqihi sahab zulumatun ba'daha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur." Maksudnya, atau keadaan orang kafir seperti gelap gelita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang. Di atasnya ada lagi awan tebal, gelap gelita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa yang tidak diberi cahaya, itu petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Gambarannya bahawa keadaan kita ni memang sangat-sangat dah kata getir dah hari ini. Getir sungguh hari ni. Sebab kita tak tahu, kita hari ni Allah uji kita dengan bermacam-macam ujian. Bermacam-macam ujian. Hari ini saja macam-macam ujian Allah sebut, Allah uji kita untuk memperlihatkan yang manakah yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana yang betul-betul buat, yang mana betul-betul tak buat. Begitu. Jadi, peringkat terakhir, iaitu titian sirat, kita akan menuju ke syurga, yang mana itu titian yang sangat-sangat halus, yang tidak membolehkan kita ni boleh menyeberangi tanpa amal ibadah yang kita lakukan atas dunia ini. Maka untuk diri saya dan ibu-ibu, ayah-ayah sekalian yang di sana, usahakanlah untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mendengar kematian demi kematian yang menjengah ke telinga kita. Ada kematian husnul khatimah, ada kematian mungkin su'ul khatimah. Ya, kita rasa macam Allah, kematian itu mendekatkan kita. Semakin lama semakin dekat dengan kita. Maka apakah amalan-amalan akhir yang boleh kita selesaikan? Kalau boleh kita selesaikan, selesaikanlah sebaik yang mungkin. Ada hutang-hutang yang belum kita selesaikan, selesaikanlah. Daripada 7 perkara tadi, daripada keimanan kita, daripada solat kita, daripada puasa, zakat, haji, umrah, mandi kita, iaitu kesucian badan kita, wuduk kita, dan juga muamalah kita dengan manusia. Adakah 7 perkara itu telah kita selesaikan ataupun tidak? Kalau telah kita selesaikan, alhamdulillah. Kerana itulah perkara-perkara yang kalau kita selesai peringkat awal, itu perkara terakhir akan ditanya sebelum kita melintasi titian sirat. Melintasi titian sirat. Baik. Seterusnya iaitu antara perkara lain yang melibatkan titian sirat ini dan juga keadaan yang Allah bagi tahu dalam Quran, ayat dalam surah Al-Maryam. Allah kata,
wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Dan tidak ada seorang pun darimu melainkan didatangkan kepadanya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Ka'ab Al-Ahbar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-wurud adalah tempat berjalan di atas sirat. Al-wurud itu adalah tempat berjalan di atas sirat. Maka diriwayatkan oleh Abu Bakar An-Najat bahawa Salman daripada Ya'la bin Munabbih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat neraka berkata kepada orang mukmin, lalulah wahai mukmin, cahayamu telah memadamkan nyalaan apiku. Nak katakan cahaya orang mukmin itu akan memadamkan seketika. Seketika bukan seketika sahaja, iaitu nyalaan api neraka. Orang beriman. Orang beriman ini, nak katakan Allah bagi keistimewaan kepada orang beriman ini bila mana dia lalu sedikit cahaya daripada yang ada pada orang beriman ini akan memadamkan sedikit nyalaan api neraka itu. Dikatakan bahawa al-wurud ini, al-wurud adalah tempat masuk. Diriwayatkan juga daripada Ibn Mas'ud dan Ibn Abbas, Khalid bin Ma'dan, Juraid dan lain-lain. Demikian juga dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri dengan nas yang akan kita tengok nanti, iaitu yang mana melakukan kemaksiatan akan dimasukkan dengan sebab dosa-dosa mereka dan para awliya dengan syafaat mereka. Maksudnya orang melakukan maksiat atas dunia ini, dia buat ini sebenarnya dia tahu bahawa dia salah, dia buat, dia tahu kesan dia macam mana, tapi dia buat juga. Akibatnya dia akan masuk ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala kerana dosa yang dia telah dia buat. Dia tahu dah dia buat. Saya ingat ada satu kisah lah. Saya kenal dengan seorang sahabat saya ni, dia bila mana bercerita berkaitan agama, kita suka mendengar. Suka mendengar dia cerita berkaitan agama. Walaupun dia tidaklah kata kerap ke surau dan ke masjid dan sebagainya, tapi bila mana dia bercerita bab agama, dia banyak ilmu-ilmu agama. Dia belajar sana, belajar sini, ilmu agama cukup banyak. Tetapi bila terjumpa sekali, dia anak-anak perempuan yang besar dan sebagainya. Dahulunya dia okeylah, dia bekerja, terjumpa anak perempuan dia meniaga dan sebagainya, keadaan yang sopan lagi. Tiba-tiba kita jumpa dengan keluarganya, kita lihat perubahan yang ketara. Bagaimana anak perempuannya sudah tidak bertudung dan sebagainya. Menampakkan Allah Akbar, bagaimana anak dia ni. Dulu elok je, dah sekarang ni tidak bertudung, pakai skirt dah. Allah, sian. Anak berkahwin lagi. Nak katakan sampai begitu sekali, yang mana ayahnya dah tidak boleh buat apa-apa dah. Jadi selagi mana anak perempuan itu belum lagi berkahwin, dia masih lagi dengan tanggungjawab ibu dan bapa, maka nasihatilah mereka. Nasihat mereka itu perkara yang salah, tak boleh buat dan sebagainya. Kita takut ini akan bagi kesan kepada orang yang faham agama, belajar agama, tapi tidak boleh nak menasihati anaknya sendiri itu. Itu cabaran besar bagi mereka. Cabaran besar bagi sahabat saya itu. Maka di sini orang yang buat dosa akan dimasukkan neraka dan orang lain yang buat amal soleh akan masuk dalam syurga. Lalu kita sirat keadaan yang pantas kilat. Dan Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-wurud adalah pintu masuk, tidak tinggal orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat jahat kecuali dia akan masukinya. Ia terasa dingin dan sejuk bagi orang mukmin, sebagaimana berlaku pada Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam neraka oleh ke dalam api oleh Raja Namrud dahulu. Maksudnya gambaran masuk tu, pintu masuk di sirat itu akan masuk semua. Tak ada orang skip, masuk semua sekali. Ada lepas, ada tak lepas. Ada lepas, ada tak lepas. Baik, itu berkaitan dengan sifat-sifat neraka, sifat-sifat sirat yang kita telah bicarakan pada hari ini. Secara umumnya. Dan kalau kita nak bicarakan lagi, dia ada perkara-perkara lain berkaitan dengan sirat yang mana kita akan detailkan lagi insya-Allah pada pertemuan yang akan datang. Dan saya bukalah kepada ahli jemaah sekalian, ibu ayah sekalian untuk bertanya pada soalan. Mudah-mudahan sedikit pencerahan kita dapat bawakan kepada kita dalam diri kita untuk kita terus beramal dan kita sebarkan kepada lain. Jadi setakat itu daripada saya. Wallahu a'lam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pada poin ini.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Okey, baik. Terima kasih, Ustaz. Okey, Ustaz dah buka soalan tu. Okey, bagi yang nak bertanya apa-apa jua soalan, kemusykilan silakan. Senyap ni Ustaz, aku tak ada lah kot. Takutnya dengan yang sirap tu kot. Siapa dah tak tanya soalan Ustaz. Adalah Ustazah. Ada ke? Okey, Nuraya, silakan. Ada tak siapa-siapa nak tanya? Tengah Terdengar. menggambarkan. Itulah kan. Puan Nuraya nak tanya ke? Soalan? InsyaAllah dia tempat yang kita, semua kita akan melalui perkara yang sama, tempat detik yang sama. Cuma atas dunia kita lah macam mana keadaan kita pada hari ni, persediaan kita, itu kena buat sekarang lah. Sebab kita sekarang ni telah diberitakan dengan banyak berita tentang kematian. Jadi kita sebenarnya berita kematian itu untuk kita. Orang meninggal itu tak boleh buat apa lah. Cuma kita bila mendengar kematian itu, sudah aku macam mana lah keadaan aku ni, cukup tak amalan aku ni. Tengok orang meninggal macam kita lihat kan pada minggu sebelum ni bagaimana guru saya jugalah di USIM itu meninggal ketika mana bagi kuliah tu. Jadi kita Allah meninggal keadaan yang baik. Jadi macam mana orang kita bagaimana kita nanti. Kalau kita boleh meninggal begitu. Bila jumpa kawan-kawan saya bersama Allah kata seronoknya tengok orang meninggal macam tu. Sebab kita tak tahu lagi kita meninggal macam mana. Kita Allah dia meninggal tengah bagi kuliah, bagi tentang kematian, tiba Allah tarik nyawa dia, Allah indahnya. Kita belum tahu lagi. Jadi begitulah. Jika tak ada soalan, mudah-mudahan sedikit pencerahan daripada apa yang telah saya bincangkan pada pagi ini dapat kita ambil iktibar dan kita dapat sampaikanlah kepada yang lain insya-Allah. Ya Ustaz, bayangkanlah betapa bahayanya titian sirat tu kan. Semoga kita dapat mengatasinya dengan baik, dengan usaha meningkatkan amal ibadah Tuhan Allah SWT, dan semoga ini memberikan sedikit sebanyak kefahaman, manfaat bagi kita semua, dan seterusnya istiqomah lagi ya dalam majlis ini. Kemudian khususnya itu solat haruman rohani. Dan Ustaz, kita tangguhkan dulu Ustaz ya dengan tasbih kafarah dan solat asr. Silakan Ustaz. InsyaAllah kita tangguhkan dulu pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan tasbih kafarah dan solat asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.